Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan hak dan tanggungjawab suami isteri dalam Al-Quran. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Fareha binti Idrus, I191037661. Baiklah, saya akan membentangkan maksud perkahwinan. Perkahwinan ataupun pernikahan dalam Islam adalah suatu perkara yang sangat dituntut. Nikah dari segi bahasa ialah bertemu, berkumpul dan bercampur. Manakala dari segi istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ataupun yang kita tahu iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Baiklah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka kahwinlah kamu mana-mana yang baik bagi kamu daripada wanita, 2, 3 atau 4. Maka sekiranya kamu khawatir bahawa kamu tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Firman Allah ni menunjukkan tentang perkahwinan itu. Sementara itu ada juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang membawa maksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami berkahwin dan menegah kami daripada membujang dengan tegahan yang keras. Dan sabda baginda lagi, kahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak. Maksudnya dalam hadis Rasulullah ni, Rasulullah menegaskan supaya kita ni berkahwin dan jangan terus membujang. Sebab apa? Sebab Rasulullah bangga kalau banyak bilangan daripada umat dia waktu hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Amanina binti Rosli, I1910379. Hari ini saya akan menyambung pembentangan di bawah topik hak dan tanggungjawab suami isteri di dalam Al-Quran. Okey, saya akan menyambung tajuk di bawah topik hak dan tanggungjawab suami isteri dalam Al-Quran ialah definisi hak. Apakah yang dimaksudkan dengan hak? Iaitu daripada segi bahasa ialah benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, dan ianya berdasarkan undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Dari segi istilah pula ialah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai baik berupa benda maupun berupa perbuatan dan merupakan kewajipan yang perlu diberikan. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini dalam perkahwinan, isteri-isteri haknya sama saja seperti suami. Walaupun suami itu melebihinya satu darjat, tapi kedua-duanya mempunyai hak masing-masing. Okey, seterusnya, apakah itu yang dimaksudkan dengan tanggungjawab? Tanggungjawab ialah merupakan satu tugas yang mesti dilaksanakan bagi melengkapkan kehidupan. Sesuai dengan namanya, setiap orang akan ditanya atau diminta menjawabnya di hadapan Allah kelak, seandainya tugas itu tidak dapat disempurnakan. Dalam perkahwinan, lelaki mempunyai peranan penting sebagai suami, bapa dan datuk yang kebanyakannya memegang tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Jadi tanggungjawab ini dikongsi bersama wanita iaitu isteri sekaligus menjadikan sama penting peranan dalam institusi kekeluargaan. Lelaki juga sebagai ketua keluarga merupakan satu amanah yang sangat besar kerana bukan sahaja mencari kebahagiaan duniawi tetapi mereka juga perlu bertanggungjawab memelihara kesejahteraan dunia dan kebahagiaan ukhrawi buat ahli keluarganya yang lain. Jadi di sini lelaki mempunyai tanggungjawab yang besar sedikit
kerana memegang tanggungjawab ketua keluarga. Okey. Berdasarkan surah At-Tahrim ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu, yakni berhala. Ayat di atas menunjukkan peringatan yang terbaik untuk sentiasa bertanggungjawab ke atas semua peranan, tak kiralah apa-apa jenis peranan yang digalas dalam keluarga. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana binti Muhammad Nasir. Seterusnya saya akan masuk poin yang seterusnya iaitu hak dan tanggungjawab suami. Saya masuk pada hak bagi seorang suami. Yang pertama ialah isteri wajib mentaati suaminya dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, seseorang suami tidak boleh menyusahkan atau memberatkan isterinya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 34, iaitu yang bermaksud, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara iaitu kehormatan dirinya dalam apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Maksud kat sini adalah isteri wajib mentaati suaminya dalam hal kebaikan, bukan kepada hal kemaksiatan. Yang kedua ialah seorang isteri wajib menjaga harta, kekayaan dan rahsia suami serta menjaga maruah suami, dan seorang isteri wajib berpergian bersama suami jika dia diajak keluar. Yang ketiga, seseorang isteri itu tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari seorang suami, di mana seorang suami ini berhak melarang isterinya keluar rumah walaupun ingin menziarahi kedua bapanya, kerana suami ini adalah bagi tuan bagi isterinya. Maksudnya kat sini, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri kamu seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu, yang di mana seorang isteri ini tidak dibenarkan keluar, tidak berhak untuk keluar rumah tanpa izin seorang suami. Yang keempat ialah isteri wajib melayani suami jika suami mahu bersamanya. Ini kerana melayani keperluan seksual suami ini merupakan kewajipan isteri dan hak bagi seorang suami. Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab suami terhadap isteri. Yang pertama, yang di mana suami ini berkewajipan untuk memberikan nafkah terhadap isterinya dari segi nafkah zahir, iaitu menyediakan tempat tinggal, memberi makanan yang cukup, menyediakan keperluan harian isteri dan sebagainya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 34, iaitu yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki iaitu dengan memberi keistimewaan ke atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki itu telah membelanjakan ataupun memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Dimaksud kat sini adalah di mana suami wajib memberikan nafkah dari segi zahir, iaitu memberikan tempat tinggal yang selesa, memberi makan yang cukup, menyediakan keperluan harian isteri dan sebagainya lah, macam sediakan makan minum, kelengkapan rumah. Itu adalah tanggungjawab bagi seorang suami. Yang kedua ialah suami juga bertanggungjawab wajib memberikan nafkah dari segi batin, iaitu memenuhi hak seksual isteri selagi mana ia mampu memberikannya. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 223, iaitu isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. So maksud dekat sini adalah di mana seorang suami juga wajib memberikan nafkah dari segi batin sekiranya ia masih lagi mampu untuk memberikannya. Yang ketiga ialah seorang suami perlulah melayani isterinya dengan baik dan memelihara keselamatan serta keamanan isteri. Seperti mana seorang suami itu tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya. Maksud dekat sini adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19, iaitu yang bermaksud dan bergaulah dengan mereka secara patut, iaitu ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Maksud dekat sini adalah mana seorang suami perlu melayani isterinya dengan baik. Mungkin ada satu sifat atau sikap yang isteri yang kamu tidak suka, kamu tidak boleh seorang suami ni kamu tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh pukul pada seorang isteri, tidak boleh berlaku kasar terhadap seorang isteri. Di mana seorang suami ni perlu bersabar dengan sikap seorang isteri tu. Mungkin ada kebaikan di mana satu sikap yang kamu tidak suka tu mungkin ada memberikan kebaikan yang lebih banyak pada kamu. Jadi di mana seorang suami itu bertanggungjawab untuk pelihara keselamatan, menjaga keamanan isteri dan juga melayani isteri dengan baik. Dan jangan sekali kita menyakiti dan berlaku kasar kepada seorang isteri. Yang keempat iaitu seorang suami bertanggungjawab dalam mengajar dan mendidik isteri serta anak-anaknya dengan didikan agama yang cukup, agar mereka ni tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan suami juga bertanggungjawab untuk menyelamatkan diri mereka dari terjumusnya dengan dosa dan maksiat. Dalam firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6, iaitu yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari seksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya ialah malaikat-malaikat yang keras yang tidak menderhakai Allah atas perintahnya dan selalu taat pada apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksud dekat sini adalah mana seorang suami ni bertanggungjawab untuk melindungi keluargamu. Maksudnya jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang suami itu bertanggungjawab untuk melindungi keluarganya daripada siksa api neraka. Macam mana nak lindungi itu adalah dengan memberikan tunjuk ajar, itu memberikan ilmu agama yang cukup, iaitu dengan mengajar dan mendidik isteri dan anak-anak dengan didikan agama yang cukup, supaya bila satu hari nanti mereka ini tidak akan terjerumus ataupun tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, iaitu dari perbuatan maksiat ataupun yang terjerumus dengan dosa. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan sambungan kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farizah binti Abdul Rauf. Okey, seterusnya saya akan sambung pembentangan ini, iaitu tajuk hak dan tanggungjawab isteri. Kita tengok kepada slide yang pertama, iaitu hak isteri. Hak isteri ada banyak, tapi saya cuma nyatakan 5 sahaja dekat sini. Okey, hak isteri yang pertama adalah mahar. Seperti kita tahu, mahar ni adalah pemberian wajib suami kepada isterinya atas alasan disebabkan perkahwinan. Dan mahar ini ia adalah merupakan hak mutlak si isteri, dan si suami tidak boleh mengambil sedikit pun mahar si isteri melainkan dengan keizinan si isteri. Contoh mahar ni adalah seperti mata wang, barang seperti cincin, kasut, pakaian dan sebagainya. Kita boleh tengok firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud, berikanlah yakni mas kahwin kepada wanita yang kamu kahwini sebagai kerelaan. Jika mereka menyerahkan sebahagian mas kahwin kepadamu, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati. Jadi ayat di sini menunjukkan si suami wajib memberikan mas kahwin kepada si isteri, sama ada banyak atau sikit, iaitu bergantung kepada kemahuan si isteri. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir dan batin ni, nafkah zahir ni seperti kita tahu, si suami wajib memberikan tempat tinggal isteri, pakaian isteri, makan, minum yang sesuai dengan kemampuan si suami. Okey, kita boleh tengok firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kesenangan setelah berlakunya kesempitan. Jadi si suami tu jika dia nak harta dia banyak, rezeki dia luas, jadi si suami hendaklah memberikan nafkah zahir kepada si isteri. Nafkah batin ni pula kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu sebagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kelak kamu akan menemuinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi di sini si suami wajib mendatangi isterinya dengan cara yang baik, iaitu bergaul dengan cara yang baik.
Hak yang seterusnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik di sini adalah si suami tu mestilah melayan isterinya tu dengan cara yang baik, seperti lemah lembut, bertolak ansur, sama ada dalam hubungan fizikal ataupun mental. Kita boleh tengok firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, ia start daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf sampai habis, yang bermaksud dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu akan membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Okey, maksud dekat sini, jika suami tu tidak menyenangi salah satu sifat isterinya, itu tidak boleh jadikan alasan si suami ni berkasar dengan si isteri. Tapi suami ni hendaklah berlaku adil dengan melihat sifat-sifat isteri yang disenangi, agar tidak berlaku kasar terhadap si isteri. Okey, seterusnya adalah mendapat bimbingan dan tunjuk ajar. Isteri berhak menerima bimbingan dari suami dan tunjuk ajar serta nasihat darinya, sama ada daripada sudut pendidikan agama ataupun pergaulan sesama saudara baik. Kita boleh tengok firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Okey, maksud dekat sini, ayat tadi dia menjelaskan dan menunjukkan bahawa si suami tu wajib bertanggungjawab menjaga seluruh ahli keluarganya, termasuklah si isteri, dari segala perbuatan dosa ataupun syirik. Jika si isteri telah melakukan dosa besar, maka si suami ni wajib untuk menegur si isteri. Tidak boleh membiarkan si isteri terus menerus melakukan dosa. Jadi si suami ni wajib memberikan bimbingan yang baik dengan ajaran yang baik. Okey, yang terakhir adalah dirahsiakan kecacatan isteri. Suami tidak boleh menceritakan keaiban isteri kepada orang lain maupun keluarga sendiri. Jadi di sini si isteri tidak boleh menceritakan aib si suami dan suami pun tidak boleh menceritakan aib si isteri. Okey, seterusnya kita masuk kepada tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri pun ada banyak, tapi saya cuma nyatakan 5 sahaja. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dan mentaati suami. Okey, ketaatan yang diberikan pula seharusnya berlandaskan hukum syarak dan bukan hanya membuta tuli. Okey, kita tengok dekat sini. Sebagai seorang isteri, si isteri ni hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh mengaibkan suami ataupun memalukan suami. Jadi si isteri ni hendaklah sentiasa menjaga nama baik si suami lah. Okey, dan maksud mentaati suami di sini adalah selagi mana si suami tidak derhaka kepada Allah dan tidak melakukan perkara-perkara syirik, jadi si isteri hendaklah sentiasa mentaati perintah suami, selagi mana ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah lah. Kita boleh tengok dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 yang start daripada fasolihatu sampai habis, yang bermaksud, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah, dan mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika ketiadaan suami, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, hendaklah kamu nasihatkan mereka. Jika masih berdekil, pisahkan mereka di tempat tidur, dan kalau masih berdekil, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ayat di sini jelas menunjukkan bahawa si isteri wajib menjaga kehormatan diri serta mentaati si suami. Okey, seterusnya kita masuk kepada berhias diri dan menjaga aurat. Okey, dalil ni sama dengan dalil surah An-Nisa ayat 34 tu. Okey, si isteri juga tidak boleh berhias terlalu over, iaitu tabarruj. Okey, dia berhias hanya untuk tetapan si suami dan bukan untuk orang lain. Seterusnya adalah menjaga aurat. Si isteri juga wajib menjaga aurat, iaitu menjaga kesopanan dan sentiasa menjaga auratnya apabila berada di khayalat ramai. Menjaga aurat contoh pakai tudung labuh, pakai stokin, pakai handsock, agar tidak
terdedah aurat. Seterusnya adalah tanggungjawab isteri yang seterusnya adalah meminta izin daripada suami. Jadi seorang isteri tu hendaklah meminta izin terlebih dahulu dari suami sebelum melakukan perkara-perkara tertentu. Okey, contoh seperti membenarkan seseorang masuk ke dalam rumah, keluar rumah, si isteri hendak berpuasa sunat, ataupun si isteri hendak jalan-jalan, ataupun apa perkara-perkara yang si isteri lakukan. Sebelum itu hendaklah dia meminta izin kepada si suami terlebih dahulu. Jika suami benarkan, maka dia boleh lakukan. Okey, tanggungjawab yang terakhir adalah membantu suami dalam menguruskan urusan-urusan rumah tangga. Tanggungjawab isteri yang terakhir adalah membantu suami dalam menguruskan urusan-urusan rumah tangga. Jadi sebagai seorang isteri, si isteri itu perlulah membantu suami dalam menguruskan urusan-urusan rumah tangga seperti memelihara anak-anak, menjalankan urusan-urusan di rumah, memasak, bantu suami dalam hal-hal yang sepatutnya. Kita boleh tengok dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228, start daripada walahunna mithlul ladzi, yang bermaksud dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka dengan cara yang sepatutnya. Jadi ayat ini menunjukkan si isteri juga dia mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama seperti suami dalam menguruskan hal-hal rumah tangga. Okey, sekian daripada saya. Maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Abdullah sebagai pembentang yang kelima akan menjelaskan tentang hak-hak dan tanggungjawab bersama suami dan juga isteri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya tadi, yang mana isteri mempunyai hak terhadap suami, begitu juga suami mempunyai hak terhadap isteri. Okey, di sini saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan tajuk hak dan tanggungjawab bersama, iaitu suami dan juga isteri yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah suami dan isteri dihalalkan untuk bergaul, yang mana suami dan isteri diharuskan bergaul antara satu sama lain mengikut batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187 yang bermaksud, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tiba malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan di dalam ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-200 yang membawa maksud, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu sebagaimana saja yang kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kelak kamu akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Yang mana pasangan suami isteri dituntut untuk menunaikan hak ini jika salah seorang daripada mereka cenderung ke arahnya. Haram bagi seorang suami menyibukkan diri dengan perkara-perkara seharian sehingga mengabaikan hak terhadap isterinya, di mana suami itu sibuk dengan amalan-amalan dan juga ibadat-ibadat sepanjang hari sehingga mengundang kemudaratan kepada isterinya kerana tidak mengabaikan hak yang telah diamanahkan. Yang mana telah diriwayatkan bahawa isteri Abdullah bin Amru bin Al-Ash
telah mengadu perihal suaminya kepada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya dia, Abdullah, telah berpuasa pada siang hari dan bangun bertahajud di malam hari. Maka Rasulullah SAW telah menghantar utusan kepada Abdullah. Ketika Abdullah hadir di hadapan Rasulullah SAW, baginda telah berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, tidakkah aku ingin khabarkan sesungguhnya engkau berpuasa di siang hari dan bangun bertahajud di malam hari?" Kemudian baginda SAW bersabda, "Janganlah engkau lakukan sedemikian. Hendaklah ada sebilangan hari engkau berpuasa dan engkau berbuka, tidak berpuasa pada sebilangan yang lainnya. Dan bangunlah pada sebilangan waktu dan tidurlah pada ketika yang lain. Kerana sesungguhnya bagi dirimu itu ke atasnya hak bagi isteri kamu dan bagi isteri ke atasnya hak bagi kamu." Maksudnya kita janganlah melakukan sesuatu secara berlebih-lebih sehingga hak yang perlu kita tunaikan kita tidak dapat menunaikannya. Yang kedua ialah pergaulan yang baik. Hak pergaulan merupakan perkara yang perlu dikongsi oleh suami dan juga isteri. Setiap suami dan juga isteri mestilah memperelokkan pergaulan antara satu sama lain supaya timbulnya sikap toleransi, bekerjasama dan saling hormat menghormati dalam perhubungan ini. Pergaulan yang baik ini akan rosak sekiranya suami ataupun isteri meminta untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 bermaksud, "Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah engkau berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi perkara yang apa yang kamu benci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang membawa maksud, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan juga sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir." Di mana pergaulan baik ini dapat dilaksanakan sekiranya kedua-dua pihak ikhlas dan juga menjalankan tanggungjawab mereka itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ialah hak untuk mewarisi, di mana suami ataupun isteri mempunyai hak untuk mempusakakan harta peninggalan masing-masing sekiranya berlaku kematian antara kedua-duanya. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 yang bermaksud, "Dan bagi kamu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri jika mereka tidak mempunyai anak. Sebaliknya, jika mereka isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan dengan syarat setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri pula memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Namun jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seseorang mereka meninggal dunia, sama ada lelaki maupun perempuan yang sudah tidak mempunyai ayah dan anak, tapi dia masih mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bahagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka berkongsi dalam 1/3 harta pusaka itu, setelah ditunai wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya dan tidak menyusahkan dengan sebab wasiat akan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Di sini dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan hak dan juga bahagian-bahagian kepada suami dan isteri jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Seterusnya yang keempat ialah hak menjaga amanah bersama. Suami dan isteri mestilah menjaga rahsia dan juga aib pasangan masing-masing dengan tidak menyebarkan keburukan dan keburukan pasangan dan juga kepada orang luar ataupun tidak meluahkannya di laman-laman sosial yang banyak berlaku pada sekarang ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34 yang bermaksud lelaki, suami, pemimpin bagi perempuan, isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka lelaki atas sebahagian yang lain perempuan, dan kepada mereka lelaki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika ketiadaan suaminya, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyus, hendaklah kamu nasihatkan mereka. Jika masih berdegil, pisahkan mereka di tempat tidur, dan kalau masih berdegil, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okey. Bagi menyempurnakan hak-hak yang saya sebutkan tadi, suami dan isteri perlulah memainkan peranan dalam menjalankan tanggungjawab mereka masing-masing, yang mana kedua-duanya perlulah bersikap sabar dan tabah menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa rumah tangga mereka, dan juga saling nasihat-menasihati, bertolak ansur, serta tolong menolong dalam rumah tangga mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya buat daripada pembentangan pada hari ini, setiap perkahwinan yang dibina haruslah bersiap sedia untuk memikul tanggungjawab masing-masing dan tanggungjawab bersama. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya penceraian, yang mana ia merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jika semua tanggungjawab dan hak dapat dipenuhi, nescaya perkara-perkara yang tidak diingini oleh setiap perkahwinan yang dibina dapat dielakkan. Maksudnya kat sini, dalam pembentangan kami tadi banyak membincangkan tentang hak-hak. Jadinya bila suami isteri tu dapat memenuhi hak masing-masing dan bertanggungjawab dengan hak masing-masing, pasti dapat mengelakkan daripada berlakunya penceraian, segala perkara-perkara buruk yang berlaku dalam perkahwinan. Dapat dielakkanlah bila masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing. Macam tu. Itu kesimpulan yang saya dapat buat daripada pembentangan kami pada hari ini. Jika ada apa-apa persoalan yang hendak dikemukakan, bolehlah tanya dalam WhatsApp group. Sekian. Terima kasih.